Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar Politeknik Nilai yang mengikuti taklimat pengenalan latihan industri bagi sesi 2 2021-2022. Saya ucapkan semua pelajar saya doakan semua pelajar berada dalam keadaan sihat, baik dan sejahtera hendaknya. Sebelum saya memulakan taklimat pada hari ini, saya mohon semua pelajar untuk memberikan perhatian dan fokus sepenuhnya kepada video taklimat ini kerana video ini amat mustahak bagi urusan anda dalam menjalani latihan industri pada sesi akan datang. Okey. Bagi latihan industri bagi sesi 2 2021-2022 terdapat sedikit perubahan dari segi kod kursus yang ditawarkan berbanding dengan semester-semester yang sebelum ini. Bagi sesi 2 2021-2022 terdapat dua kod kursus yang ditawarkan, di mana kod kursus DUT 600-110 merupakan kod khusus latihan industri yang ditawarkan bagi pelajar diploma bukan teknikal. Di sini merujuk kepada pelajar-pelajar yang mengambil diploma selain daripada yang diploma bukan teknikal lah. Okey. Bagi pelaksanaan di bawah kod khusus ini, tempoh pelaksanaan latihan industri adalah selama 20 minggu. Dan jumlah jam kreditnya adalah sebanyak 10 jam. Manakala bagi pelajar diploma daripada diploma bidang teknikal, pelajar-pelajar perlu mengambil kursus DUT 60019, di mana tempoh pelaksanaan latihan industri di bawah kursus ini hanyalah selama 18 minggu dan jumlah jam kredit hanyalah sebanyak 9 jam. Justru sila pastikan program anda ataupun diploma anda di bawah kod khusus yang mana. Sila pastikan diploma anda tersebut dikategorikan sebagai teknikal ataupun bukan teknikal. Sila rujuk kepada penasihat akademik dan juga penyelaras latihan industri di jabatan berkenaan dengan perkara tersebut. Seterusnya berkenaan dengan learning outcome, saya pasti semua pelajar sudah maklum berkenaan dengan learning outcome ini kerana pada kursus-kursus yang lain juga terdapat learning outcome yang perlu dicapai lah bagi setiap kursus. Manakala bagi latihan industri ini, berikut adalah learning outcome yang digarapkan untuk dicapai oleh pelajar selama tempoh menjalani latihan industri. Terdapat 6 learning outcome yang perlu dihasilkan, antaranya to perform duties in accordance with job requirement at the workplace. So di sini anda perlu menjalankan apa jua aktiviti ataupun urusan yang berkaitan dengan keperluan pekerjaan di tempat bekerja ataupun di tempat latihan industri. Kedua, to display effective communication and social skill at the workplace. So di sini anda perlu mewujudkan bentuk komunikasi yang efektif dan juga mempamerkan kemahiran sosial yang baik di tempat latihan industri. Kenapa? Kerana anda perlu berkomunikasi dengan pelbagai pihak, sama ada pihak syarikat tersebut ataupun pihak pelanggan syarikat tersebut. Dan ini memerlukan kedua-dua kemahiran ini. Alright, yang ketiga, integrate values, attitudes and professionalism effectively at the workplace. Jadi di sini elemen ataupun sifat-sifat professionalism yang efektif perlu dipamerkan. Antaranya dari segi pemakaian, kehadiran waktu, punctuality, kehadiran dan waktu kehadiran ke pejabat ataupun ke tempat latihan industri, tidak curi tulang dan sebagainya. Elemen-elemen profesional. Okey, yang seterusnya, to develop responsibility of leadership and teamwork at workplace. So
di sini kita mengharapkan agar pelajar-pelajar dapat membentuk nilai-nilai kebertanggungjawapan dari segi dari aspek kepimpinan dan juga dari segi kerja berpasukan. Kerana di sana anda tidak akan bekerja sendirian, anda akan berurusan dengan pelbagai pihak, pelbagai umur, pelbagai bidang, pelbagai latar belakang dan sebagainya. Dan ini perlukan kemahiran kepimpinan di mana macam mana anda mampu menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang berbeza ataupun di environment yang berbeza dan juga menyesuaikan diri dengan rakan sekerja yang berbeza-beza. Okey, so ini yang kita harapkan supaya pelajar dapat membentuk elemen-elemen ini. Okey, seterusnya organize information management appropriately at the workplace. So di sini memerlukan kemahiran untuk anda mengatur pengurusan maklumat secara baik, antara sebagai contoh maklumat-maklumat yang terdapat di syarikat, bagaimana anda menggunakannya. Jangan salah guna, jangan curi maklumat, jangan musnahkan data, jangan rosakkan apa maklumat yang terdapat pada syarikat yang anda jalani latihan industri. Dan akhir sekali, integrate lifelong learning skill and entrepreneurial mind at the workplace. Ini adalah elemen terakhir di mana diharapkan pelajar dapat menggabungkan ke semua kemahiran-kemahiran sepanjang hayat, lifelong learning skill, dan juga mampu membentuk entrepreneurial mind selepas menjalani latihan industri. Apa itu entrepreneurial mind? Entrepreneurial mind ni, entrepreneurial comes from the word entrepreneur. Entrepreneur dijustifikasikan sebagai seseorang yang mampu berfikir secara kreatif dan inovatif. Jadi itu yang kita harapkan setelah anda menjalani latihan industri ini. Kita harapkan anda mampu menambah kemahiran lifelong learning tadi, upskilling or reskilling kemahiran yang sedia ada, dan juga memupuk pemikiran entrepreneurial mind. Sebelum kita teruskan dengan proses-proses bagi permohonan latihan industri dan sebagainya, suka saya nak tekankan dan ingatkan kepada pelajar-pelajar yang saya sayangi dan saya kasihi, bahawasanya latihan industri ini bukanlah satu urusan yang membosankan ataupun membebankan. Sila tanamkan dalam diri anda bahawasanya latihan industri ini adalah mustahak. Ia adalah penentu ataupun titik tolak kepada pembentukan karier kita di masa akan datang. Sekiranya kita jalankan latihan industri kita di sini pada kali ini dengan baik, insya-Allah pembentukan karier kita di masa hadapan juga akan menjadi baik. Okey. Jadi sila pastikan anda benar-benar serius, fokus dalam menjalani latihan industri. Gunakan peluang dan ruang sepenuhnya yang diberikan dalam tempoh 20 minggu ataupun 18 minggu yang telah dibekalkan ataupun yang ditawarkan untuk mempelajari sebanyak mungkin ilmu-ilmu ataupun proses-proses yang terdapat di industri. Okey, jangan bazirkan ruang ataupun masa tu dengan komplain, dengan rungutan, dengan sikap tak profesional, tak datang kerja dan sebagainya. Okey, kerana tindakan-tindakan itu ada kesan-kesannya. Jadi saya harap gunakan peluang. Bukan semua orang dapat buat latihan industri ni. Bukan semua orang. Bukan semua orang terpilih. Jadi gunakan peluang yang ada ni untuk kita meningkatkan lagi kita punya pengetahuan, pemahaman, pendedahan kita dalam industri berkaitan dengan bidang yang kita ceburi. Itu saya nak ingatkan. Yang seterusnya hanyalah proses. Tapi yang mustahak adalah anda faham kepentingan latihan industri ini. Okey? Alright. Berikut adalah proses-proses bagi
pelaksanaan LI yang anda akan lalui bagi sesi 2 2021-2022. Berikut adalah catat alih persediaan proses latihan industri. Pertama, anda akan melalui proses pendaftaran khusus seperti kursus-kursus yang lain di semester-semester yang lain. Kedua, anda akan menjalani membuat permohonan penempatan latihan industri kepada syarikat-syarikat yang telah dikenal pasti untuk anda menjalani latihan industri, dan akhir sekali anda akan menerima jawapan penempatan sama ada diterima ataupun tidak untuk menjalani latihan industri di tempat yang telah anda pilih tadi. Okey. Berikut adalah proses syarat permohonan latihan industri. Apa yang membuatkan anda ini layak untuk memohon bagi menjalani latihan industri? Yang pertama, telah layak. Untuk mendapatkan status layak, dia ada beberapa kriteria yang akan saya terangkan selepas ini. Dan yang kedua, anda perlu mendaftarkan khusus latihan industri mengikut kod yang saya telah maklumkan sebentar tadi di SPMP. Setelah selesai urusan pendaftaran khusus, anda perlu membuat pengesahan pendaftaran tersebut oleh penasihat akademik ataupun PLIJ melalui SPMP. PLIJ di sini merujuk kepada penyelaras latihan industri di jabatan. Okey, sila kenal pasti siapakah PLIJ anda. Saya akan maklumkan di penghujung talimat ini, dan kontak pegawai-pegawai yang awak boleh hubungi. Namun sila pastikan anda sudah kenal siapakah PLIJ anda di jabatan. Okey, ini yang saya maklumkan berkenaan dengan layak LI. Kelayakan. Apakah syarat kelayakan memohon latihan industri? Yang pertama, mestilah layak untuk mendaftar khusus latihan industri. Ada dua kod yang telah saya maklumkan, DUT 600 19 dan 60010. Seterusnya, status anda mestilah berada pada kedudukan baik ataupun kedudukan bersyarat. Selain daripada ini, anda tidak layak untuk memohon latihan industri. Anda juga perlu telah mengambil kesemua kursus yang telah ditawarkan bagi program diploma masing-masing, mengikut struktur program yang telah mengikut struktur program diploma masing-masing, dan kursus-kursus tersebut hendaklah lulus dan diambil dengan lulus. Barulah anda layak untuk memohon latihan industri. Anda juga perlu dilindungi insurans sebelum anda memohon untuk menjalani latihan industri ataupun sebelum menjalani latihan industri. Dan akhir sekali, anda perlu mematuhi atau memenuhi segala arahan yang bakal ditetapkan oleh pihak politeknik. Arahan-arahan ini tiada yang spesifik, ia bergantung kepada keadaan. Sebagai contoh, ketika kita dilanda dengan wabak pandemik COVID-19, terdapat beberapa arahan yang di luar kebiasaan yang pelajar perlu patuhi untuk melayakkan mereka bagi menjalani latihan industri. Itu sebagai contohlah. Mungkin selepas ini akan ada arahan-arahan tambahan yang lain yang perlu dipatuhi bagi melayakkan anda memohon latihan industri. Seterusnya adalah perkara yang perlu anda serahkan kepada PLIJ sebelum permohonan latihan industri dibuat. Ada 4 perkara yang perlu anda serahkan. Yang pertama, borang pendaftaran khusus, borang perakuan lepas tanggung, resume dan perakuan aku janji. Selain daripada resume, ketiga-tiga borang ini boleh didapati dalam link yang telah disediakan di dalam Google Form yang telah diberikan kepada anda. Okey, anda boleh masuk dalam Google Form tu dan klik pada link yang berkaitan dan anda boleh muat turun borang-borang berkenaan dengan selesai proses pendaftaran khusus. Kemudian anda sekarang berada dalam fasa ataupun peringkat permohonan penempatan latihan industri.
So, macam mana kita nak membuat permohonan penempatan latihan industri? Anda perlu mencetak surat permohonan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Bagaimana nak dapatkan maklumat ini? Saya akan maklumkan sebentar lagi. Selepas borang-borang ini ada surat ini telah dicetak, anda perlu membuat pilihan syarikat ataupun institusi untuk anda menjalani latihan industri. Setelah mengenal pasti dan memilih syarikat ataupun institusi tersebut, anda perlu menghantar dokumen dan surat permohonan yang saya maklumkan tadi melalui pos ataupun email kepada syarikat yang telah dipilih. Urusan ini perlu dibuat oleh anda sendiri. Bukan urusan PLIJ, bukan urusan penasihat akademik. Ini adalah urusan anda sendiri. Okey, jangan tunggu kata ini PA kena buat ke PLIJ kena buat. Tidak, anda sendiri. Saya ingatkan sekali lagi, urusan anda sendiri. Alright. Berikut adalah tempoh permohonan latihan industri. Bila kita boleh buat permohonan latihan industri? Bermula selepas pendaftaran khusus latihan industri. Bila pendaftaran khusus latihan industri? Selepas anda mendengar taklimat yang saya sampaikan ini, PLIJ akan maklumkan tarikh bila anda akan boleh mendaftar khusus. Selepas khusus telah berjaya didaftarkan, maka tempoh permohonan bermula. Okey, dan kita akan maklumkan bila tempoh tamat permohonan itu. Okey. Alright. Ini merupakan contoh surat permohonan latihan industri. Di mana anda boleh dapatkan surat ini? Anda boleh cetak direct daripada SPMP dan melalui platform UPLI. Okey. Saya rasa semua orang dah mahir dengan penggunaan SPMP. Mungkin kali pertama memasuki platform UPLI. Jadi masuk dan cari manakah button untuk buat cetakan surat permohonan latihan industri tersebut. Bersama dengan surat permohonan tersebut, anda juga perlu kepilkan bersama borang jawapan pendapatan. Borang jawapan ini adalah untuk syarikat menjawab sama ada mereka menerima atau tidak anda untuk menjalani latihan industri di syarikat ataupun institusi mereka. Okey, selain daripada itu, anda juga perlu kepilkan bersama resume dan juga skop kerja seperti di bawah. Ini adalah contoh. Anda boleh masuk ke dalam SPMP di bawah di dalam platform UPLI dan ambil skop kerja mengikut program masing-masing. Setiap program akan mempunyai skop kerja masing-masing kerana skop kerja ini telah diluluskan ataupun disahkan oleh ketua program sendiri. Tujuan skop kerja ini adalah untuk pihak syarikat menandakan di bahagian kanan ini apakah latihan-latihan bentuk latihan yang akan didedahkan kepada anda sepanjang tempoh latihan industri itu. Okey. Berikut. Okey, itu berkenaan dengan dokumen bagi proses permohonan yang perlu disediakan bagi membuat permohonan ke syarikat atau industri bagi anda menjalani latihan industri. Di sini saya nak ingatkan kaedah pemilihan syarikat atau institusi bagi menjalani latihan industri. Ini mustahak sila beri perhatian pada perkara ini. Banyak kes berlaku disebabkan kesalahan pemilihan syarikat ataupun institusi. Okey, yang pertama anda diberi peluang dan ruang untuk memilih sama ada untuk memilih syarikat ataupun institusi daripada sektor awam ataupun sektor swasta terbuka. Dan pilihan adalah di tangan anda sendiri. Justru bila kita kata pilihan di tangan anda sendiri, anda boleh memilih apa saja syarikat. Suka saya nak ingatkan, sila pastikan sebelum anda membuat permohonan, sila buat sedikit kajian, study, research ataupun semakkan berkenaan syarikat yang hendak dipohon. Ketahui sedikit sebanyak latar belakang, aktiviti dia apa, syarikat ni beralamat di mana. Anda akan
ditempatkan di mana, modus operandi dia bagaimana. Dan kita tak galakkan untuk anda memohon dengan syarikat ejen pekerjaan, kerana nanti akan berlaku pelbagai masalah. Dan kita tak galakkan, dan saya suka nak katakan tidak dibenarkan untuk memohon melalui syarikat ejen pekerjaan. Dan sila pastikan syarikat anda tersebut bukanlah syarikat yang berbentuk scam company, supaya tidak terlibat dengan isu-isu jenayah, undang-undang dan sebagainya. Sila buat kajian sedikit berkenaan syarikat yang anda akan jalani. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mengelakkan berlaku isu yang selalu kami hadapi, pelajar mohon untuk tukar tempat latihan industri atas alasan, pelbagai alasan yang tak munasabah lah. Tak sesuai lah, company tak cantik lah, apalah dan sebagainya. Walhal syarikat yang dipilih adalah pilihan anda sendiri. Jadi untuk pertukaran tempat LI, saya maklumkan di sini bahawa tiada kebenaran diberikan bagi pertukaran tempat latihan industri, melainkan ada perkara-perkara yang mendesak ataupun mustahak, melibatkan kesihatan, nyawa dan sebagainya. Selain daripada itu, kita takkan terima apa jua alasan yang awak berikan untuk membuat pertukaran tempat LI. Jadi sila pastikan betul-betul syarikat yang anda nak pilih untuk menjalani latihan industri. Yang kedua, syarikat tersebut mestilah bersesuaian dengan diploma yang anda ikuti. Jangan disebabkan nak dekat dengan rumah, anda pilih syarikat yang bukan-bukan, yang tak ada kaitan langsung dengan diploma. Jadi tak guna kita jalani latihan industri. Sebab itu saya tekankan awal tadi, LI ni bukan benda yang membosankan atau membebankan. Jadi tukar mindset kita tu untuk fikir LI ni mustahak. Jadi jangan ikut kemahuan diri tu, nak dekat dengan rumah. Tak kira lah syarikat apa pun, jadi LI. Sebab tujuan kita jalankan LI ni adalah untuk memberikan pendedahan industri berkaitan dengan bidang yang anda ceburi. Itu tujuan dia. Kalau ambil syarikat yang tak berkenaan, tak guna. Last sekali awak yang rugi dalam tempoh 20 minggu ni ataupun 18 minggu ni hanya membazir masa. Dan kerugiannya adalah anda. Dan penilaian tidak dapat dibuatlah. Saya khawatiri markah tidak dapat diberi dengan markah yang baiklah. Sebab urusan ataupun aktiviti yang anda lakukan atau jalankan tidak berkaitan dengan bidang. Okay, dan akhir sekali mestilah mengikut bidang yang disyorkan oleh ketua program lah. Yang ni kena kalau ada berlaku krisis berkenaan dengan skop bidang, boleh rujuk ketua program dan ikutlah saranan dia. Apa-apa yang disyorkan, yang dicadangkan oleh mereka, jadi ambillah yang tu. Okey, sila beri perhatian terhadap perkara ini. Okey. Saya ingatkan sekali lagi, tiada pertukaran tempat LI dibenarkan lagi pada sesi hadapan, melainkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Alright, tempoh latihan industri bermula daripada 21 Februari 2022 sehingga 8 Julai 2022 lah. Okey, bergantunglah, ada yang akan habis awal kalau sekiranya kod khusus tu memerlukan 18 minggu. Bagi yang 20 akan habis 18 Julai lah. Okey. Kalau itu nanti kita akan maklumkan lagi pada taklimat yang akan datang. Okey, selepas selesai urusan permohonan, apakah langkah seterusnya? Pelajar perlu buat persediaan untuk ditemuduga oleh syarikat. Kerana ada sesetengah syarikat yang akan menjalankan temuduga bagi memilih pelajar untuk menjalani latihan di tempat mereka. Kedua, pelajar perlu selalu mesti bertindak secara proaktif dengan menghubungi syarikat untuk mengetahui status permohonan anda. Jangan hantar sekali tunggu tanpa tanya apa-apa. Anda sendiri kena ambil tindakan untuk menghubungi syarikat untuk tanya status
apakah status permohonan anda, lulus, bersetuju atau tidak, diterima atau tidak. Namun kaedah yang disyorkan adalah menggunakan kaedah bertulis melalui email atau WhatsApp. Apa bentuk kaedah bertulis? Kaedah bertulis secara rasmi ataupun formal. Saya tak benarkan mana-mana pelajar yang membuat pertanyaan kepada syarikat menggunakan bahasa-bahasa pasar, bahasa-bahasa singkat, bahasa-bahasa WeChat yang tidak menggambarkan kita sebagai seorang pelajar yang bakal menerima sekeping diploma dan tidak menggambarkan sikap profesional kita. Jadi gunakan kaedah bertulis secara rasmi bagi mendapatkan maklumat berkenaan dengan status permohonan. Sekiranya pelajar diterima, pelajar akan diberi borang jawapan akan diberikan oleh syarikat sama ada diterima atau tidak oleh syarikat tersebut. Apa sahaja keputusan yang diterima, borang tersebut perlu dihantarkan segera kepada UPLI untuk tindakan pada pihak UPLI melalui PLIJ. Anda boleh hantar orang tersebut, jawapan tersebut kepada PLIJ anda dengan kadar segera. Okey, sekiranya anda diterima dan kita akan rekodkan untuk proses seterusnya. Namun sekiranya anda ditolak, orang tersebut perlu juga dihantar. Namun anda kena mengulangi proses permohonan awal seperti biasalah, mengikut proses-proses yang telah saya terangkan sebentar tadi. Peringatan. Terdapat beberapa peringatan yang saya nak ingatkan di sini. Yang pertama, pelajar tidak dibenarkan memohon lebih daripada satu tempat LI pada satu masa. Bermakna sekali awak mohon, awak perlu menunggu jawapan daripada syarikat tersebut sehingga awak dapat jawapan daripada syarikat yang dimohon. Selagi awak tak terima apa-apa jawapan daripada mereka, anda tidak dibenarkan untuk memohon ke syarikat lain. Namun ada beberapa kes yang kita benarkan sekiranya, sebagai contoh, syarikat telah mengambil masa terlalu lama untuk memproses permohonan anda. Perkara tersebut perlu dimaklumkan kepada PLIJ, bincang dengan PLIJ, minta pandangan dia bagaimana nak buat. Kalau dia kata boleh buat permohonan yang kedua, walaupun permohonan pertama masih tidak diterima jawapannya, maka awak boleh buatlah permohonan yang kedua. Namun sekiranya pada masa seterusnya kedua-dua permohonan diterima, jadi di situ anda hanya perlu menerima satu tawaran saja dan satu lagi perlu ditolak. Penolakan tersebut perlu dibuat secara rasmi dengan menghantar surat pemakluman kepada syarikat yang ditolak ataupun dibatalkan permohonan itu secara rasmi melalui surat. Jangan tinggalkan begitu saja tanpa pemakluman apa-apa kepada syarikat. Kita terima banyak aduan daripada syarikat, pelajar tak maklumkan apa-apa pada syarikat pun, sampaikan hari pendaftaran pelajar tak muncul, rupanya pelajar dah pergi lain ke tempat yang lain. Ini boleh memberi persepsi imej yang buruk kepada politeknik. Maknanya pelajar kita tidak mempunyai tertib dan adab. Okay, so sila pastikan perkara-perkara ini tidak berlaku lah. Dan pembatalan tadi perlu berbincang dengan PLIJ untuk mendapat persetujuan. Bagaimanakah, apakah tindakan ataupun bentuk pemakluman yang perlu dibuat kepada syarikat tersebut. Seterusnya peringatan berkenaan dengan tindakan surat-surat amaran dan surat-surat peringatan lah. Surat-surat ini akan dikeluarkan sekiranya anda tidak membuat usaha ataupun tiada pendapatan LI di mana-mana lah. Yang pertama, jikalau tiada pendapatan LI sebulan sebelum tarikh tamat tempoh permohonan.
kita akan keluarkan satu surat peringatan. Seterusnya, jikalau tiada penempatan LI 2 minggu sebelum tamat tempoh permohonan, surat amaran pertama akan dikeluarkan. Dan jikalau tiada penempatan LI seminggu sebelum tarikh tamat permohonan, anda akan diberikan surat amaran akhir. So, sila pastikan anda tidak menerima mana-mana surat peringatan dan surat amaran yang saya nyatakan di sini. Bagaimana nak pastikan tak tergolong dalam mana-mana surat peringatan dan amaran ini? Sila pastikan anda bertindak secara proaktif untuk mendapat ataupun memohon penempatan latihan industri. Alright. Seterusnya, jikalau tiada lagi pendapatan LI sehingga tamat tempoh, iaitu 21 Februari 2022 masih lagi tak dapat tempat LI, ataupun sebelum 21 Februari kita akan maklumkan tempoh permohonan tu bila. Kiranya pada tempoh tersebut masih lagi tak dapat pendapatan LI, maka surat tunjuk sebab akan dikeluarkan. Surat tunjuk sebab ini dan surat-surat amaran lain dan peringatan itu juga akan dihantar kepada ibu bapa ataupun keluarga anda untuk makluman mereka. Dan akhir sekali, jikalau masih tiada tempat pendapatan LI apabila latihan industri itu bermula, iaitu pada 21 Februari, maka kita akan keluarkan surat tindakan di mana anda akan digagalkan latihan industri secara automatik. Dan sekiranya anda bernasib baik, anda boleh mengulang kursus LI ini pada semester akan datang. Namun sekiranya anda tidak bernasib baik, berdasarkan keputusan-keputusan yang merujuk kepada keputusan peperiksaan, bilangan semester yang telah diambil dan sebagainya, kemungkinan anda akan diberhentikan daripada politeknik. Jadi, sila pastikan perkara ini tak berlaku kerana setiap kejadian yang berlaku ni ada kesannya kepada diploma anda ataupun status pengajian anda. Jadi sila pastikan anda tidak tergolong dalam mana-mana kategori surat amaran dan surat peringatan yang saya nyatakan ini. Akhir sekali, berikut adalah senarai nama-nama pegawai yang saya telah kita lantik mengikut program masing-masing. Sila dapatkan nombor bagi yang masih belum mengenali siapa PLIG ada, sila dapatkan nombor-nombor ini dan sila hubungi mereka sekiranya wujud sebarang pertanyaan maupun kemuskilan ataupun ketidakfahaman berkenaan dengan apa yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Boleh rujuk pada mereka ataupun rujuk pada mereka untuk dapatkan maklumat yang lebih jelas lah sekiranya anda tidak faham. Kalau dah faham, tak payah tanyalah. Okay, proceed lah dengan apa tindakan seterusnya yang perlu dilakukan. Okay, so slide paparan ini merupakan paparan terakhir bagi taklimat saya pada hari ini. Jadi saya harapkan semua pelajar maklum, faham, beri perhatian, cakna berkenaan dengan apa saja yang saya telah maklumkan, peringatan dan sebagainya sebentar tadi, dan awak harapnya fahamlah apa tindakan yang perlu dibuat. Sebagai seorang yang matang, saya consider anda semua seorang yang matang kerana kebanyakannya sudah berumur 20 tahun dan ke atas. Kalau kita ikut civil law pun, mana-mana rakyat Malaysia ataupun bukan rakyat Malaysia, bukan warga negara yang berada di Malaysia yang melebihi umur 18 tahun, kesemua undang-undang ataupun civil law adalah terpakai. Kenapa ditakrifkan begitu? Kerana 18 tahun dan ke atas ni telah ditakrifkan sebagai seorang yang telah matang. Kalau bawah tu dia juvana lagi. Jadi saya fikir anda semua seorang yang matang, maka dengan
persepsi yang saya katakan begitu, maka bertindaklah seperti seorang yang matang. Jangan bertindak seperti seorang yang masih kebudak-budakan ataupun keanak-anakan. Okey, tak buat sambil lewa, tak mohon sampaikan PA nak kena kejar, suruh mohon LI, PILIG nak kena telefon mak ayah bagi tahu anaknya tak mohon LI lagi dan sebagainya. Itu tindakan budak-budak lah pada saya kalau itu berlaku. Jadi saya tak nak sebab awak nak pergi menjalani LI di syarikat ataupun di industri ni, kalau masih membawa sikap kebudak-budakan tu, agaknya apa akan berlaku pada anda di sana nanti. Okey, jadi ubah pemikiran, gaya pemikiran, motivasi, jati diri dan sebagainya untuk betul-betul aku nak buat ni LI ni sebaik mungkin. Aku nak belajar banyak benda dekat industri nanti. Aku nak tambah kemahiran aku. Aku nak tambah ilmu aku. Okey. Jadi itu sajalah peringatan daripada saya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan semua pelajar supaya dipermudahkan urusan bagi permohonan LI anda, dan saya doakan semua berjaya dengan jayanya nanti. Dengan itu saya sudahi taklimat pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.